Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzatul Hannan binti Marzuki, pemegang kad metrik bernombor D202111000154, kursus dakwah dan pendidikan HID 3013. Okey, saya memilih buku bertajuk Dakwah dan Pengurusan Islam di Malaysia, Konsep dan Pelaksanaan sebagai ulasan penceritaan saya pada hari ini. Okey, sebelum itu saya akan ceritakan sedikit makna dakwah. Dakwah Islamiah ialah ajakan atau seruan ke arah penerimaan dan penghayatan ajaran dan nilai-nilai Islam. Okey, objektif utama dakwah ialah mewujudkan kesejahteraan kepada seluruh manusia tercapai. Seperti yang kita tahu, dakwah telah dilaksanakan semenjak daripada zaman Rasulullah lagi sehinggalah pada hari ini. Namun, ada sedikit perbezaan pada zaman Rasulullah dan zaman kini dari segi penyebaran dakwah itu sendiri kepada umat manusia, kerana kini banyak cara yang boleh menyebarkan dakwah dengan begitu mudah berbanding ketika zaman Rasulullah SAW. Dapat dikatakan bahawa betapa sukarnya perjuangan Rasulullah SAW untuk menyebarkan dakwah kepada umat manusia sehingga melalui pelbagai rintangan dan cabaran yang dihadapi, tetapi tanggungjawab dan semangat yang ditunjukkan oleh baginda membawa kepada penyebaran dakwah sehingga hari ini. Okey, pengurusan dakwah Rasulullah SAW telah melalui dua era, iaitu era di Mekah dan era di Madinah. Pada era Mekah, baginda menjadikan rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai tempat untuk perjumpaan dan mesyuarat atas segala perkara yang dibangkitkan. Manakala pada era Madinah pula, setelah baginda tiba di Madinah, perkara utama yang baginda buat adalah membeli sebidang tanah, kemudian membina sebuah masjid, tempat untuk beribadah kepada Allah. Masjid pada ketika itu dibuka sepenuhnya untuk berbuat ibadah kepada Allah SWT dan tempat untuk menuntut ilmu tanpa ada halangan selagi tidak bertentangan dengan syarat syariat Islam. Pada ketika itu ramai umat yang hadir dengan tujuan untuk melaksanakan sesuatu dengan mendapat keredaan Allah SWT. Tetapi pada hari ini dapat dikatakan bahawa keadaan masjid berbeza dengan zaman dahulu yang hanya terhad untuk melaksanakan ibadah solat atau aktiviti yang dibenarkan sahaja. Kemudian, pintu pagar akan terus dikunci setelah selesai melaksanakan ibadah tersebut. Oleh itu, para pendakwah pada hari ini mestilah berusaha mengembalikan semula peranan asal masjid supaya ia kembali berfungsi seperti pada zaman Islam dahulu. Seterusnya, menurut Dr. Doyan berkata, berdasarkan surah Al-Syu'ara ayat 62 bermaksud pengurusan ialah proses membabitkan perancangan, penyusunan, pengarahan dan pemantau. Di dalam pengurusan, orang bawahan mestilah mengikut arahan dan kehendak daripada pengurus supaya dapat merealisasikan matlamat dengan penuh cekap dan mempunyai kualiti yang bagus. Hal ini dapat dikaitkan pada zaman Rasulullah SAW ketika pengurusan dakwah baginda pada era Madinah. Terdapat 9 perkara yang digunakan oleh baginda untuk menjadikan pengurusan dakwah berjalan dengan lancar, iaitu pertama, mimbar masjid sebagai sumber pemulihan manusia. Yang kedua, program saudara angkat di mana ketika Nabi menjalinkan kemesraan antara golongan muhajirin dan golongan ansar, yang setiap muhajirin mesti mengambil seorang saudara angkat daripada kaum ansar. Banyak kelebihan yang diperoleh daripada pelaksanaan anak saudara angkat tersebut. Okey, yang ketiga, Rasulullah menggunakan prinsip syura di mana baginda telah diperintahkan oleh Allah SWT supaya berundi dengan orang Islam seperti mana firman Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 159 yang bermaksud, berundilah dengan mereka dalam semua hal jika kalau sudah bertekad berserahlah kepada Allah. Kemudian keempat, syura dalam jihad di mana Rasulullah SAW meminta pendapat para sahabat dalam semua situasi yang mempengaruhi kepentingan Islam. Kelima, berdakwah melalui surat rasmi. Yang keenam, aspek pengurusan dalam jihad.
Ketujuh, kerja berpasukan. Yang ke-8, penggunaan teknik baharu dalam peperangan. Dan yang terakhir adalah kesatuan kepimpinan dan disiplin orang bawahan. Jelaslah bahawa Rasulullah adalah seorang yang proaktif, inovatif dan bervisi dalam merancang sesuatu projek di mana ia mestilah dijadikan contoh kepada seluruh para pemimpin dan pendakwah agar sesuatu tujuan yang dibina mestilah mencapai dengan kejayaan. Islam adalah agama yang sangat mementingkan kesempurnaan dan mementingkan soal-soal pengurusan. Hal ini kerana pengurusan yang baik akan membuahkan hasil dan kualiti yang baik, termasuklah dalam menyebarkan dakwah kepada seluruh umat manusia. Pengurusan Islam adalah bermatlamatkan al-falah, iaitu kejayaan hidup di dunia dan di akhirat, dan mestilah bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan utama umat Islam. Dapat dikatakan bahawa banyak organisasi dan institusi diwujudkan untuk melaksanakan perancangan menyebarkan dakwah. Sebagai contoh, sekolah bukanlah sahaja disebarkan dengan ilmu akademik sahaja, malahan konsep-konsep dakwah juga diterapkan oleh guru kepada murid dengan memberi nasihat kepada murid supaya terus menjaga kehormatan agama Islam sebagai agama Allah. Walaupun pelbagai rintangan yang telah dihadapi oleh negara kita pada zaman dahulu untuk menyebarkan agama Islam dengan meluas disebabkan hasil campur tangan penjajah yang cuba untuk melemahkan dan memundurkan agama Islam, namun ada kuasa pemimpin yang cuba untuk menyelamatkan semula nilai kehormatan Islam dengan membina institusi pendidikan Islam secara menyeluruh seperti institusi pondok dan sekolah-sekolah agama. Pada ketika itu, ramai masyarakat yang mengambil peluang untuk mempelajari agama Islam dengan meluas dengan bantuan kuasa raja-raja untuk menjadikan Islam sebagai agama rasmi di Malaysia dan dapat dibuktikan sehingga hari ini. Dikatakan bahawa raja akan campur tangan sekiranya ada sesetengah pihak yang memainkan agama Islam kerana ia adalah kehormatan yang paling terunggul sebagai umat Islam. Jelaslah bahawa budaya dakwah amat penting dalam konteks pembangunan masyarakat insan yang mempunyai multi budaya seperti negara Malaysia. Akhirnya, institusi fatwa adalah salah satu institusi kerajaan yang amat penting dalam pentadbiran agama Islam. Mufti adalah golongan yang sangat penting sebagai sumber rujukan kepada manusia jika terdapat permasalahan baru berkaitan agama Islam. Institusi fatwa ini amat diperlukan ketika timbulnya perkara baharu yang berkehendak kepada penjelasan hukum yang belum terdapat secara terang di mana-mana kitab fiqh. Justeru itu, Jabatan Agama Islam di setiap negeri juga antara jabatan yang bertanggungjawab mengendalikan urusan yang berkaitan dengan hal ehwal keagamaan di setiap kawasan. Jabatan tersebut juga akan menjaga dan menilai pendakwah-pendakwah yang akan menyebarkan ajaran agama Allah SWT. Jelaslah bahawa dakwah merupakan aspek penting yang mesti dipelihara oleh semua umat manusia. Tanpa dakwah yang disebarkan, mungkin ramai manusia akan mudah terpesong dan lalai dengan kehidupan dunia. Diharapkan juga kepada semua pendakwah yang sedia ada untuk menjaga nama baik Islam dengan membawa imej yang sepatutnya ditunjukkan oleh mereka sebagai umat Islam. Sekian, terima kasih daripada saya.